Saya tekan live dah. Tak apa. Okey Ustazah pakai mic Darul Taklim. Okey.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih suara-suara ni ceramah perempuan di sini. InsyaAllah. Bismillah. Kamu sini? Kamu saya tak punya apa? Tapi dia biru. Rakam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya dapat sama-sama untuk kita meneruskan kuliah khas musliman sempena Raya Haji lah berkenan. Mungkin ada yang masih sedang melapar lembu, kambing. Ke dah siap dah buat serunding ada? Kalau ada kena bawa. Kalau tak ada, semua tak ada. Takut Ustazah tanya. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat. InsyaAllah kita buka majlis dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa sebelum kita buka majlis, mari sama-sama kita berzikir insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya tawbatan nasuha wa tub alayya tawbatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghayrullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله ومن اهتدى. Tahu dah tajuk bila sekali ni apa? Talbiyah cinta. Apa tu talbiyah? Saya suka nak ngajar tanya dulu. Talbiyah tu apa? Memberikan cinta kepada Allah SWT. Talbiyah tu apa? Lafaz dan Nafas dan talbiyah tu apa? menyampaikan cinta kepada Allah. Biasa kalau kita kaitkan dengan talbiyah ni adalah lafaz talbiyah itu sendiri, yang mana kita kalau pergi haji apa lafaz dia? Siapa yang pernah pergi haji umrah? Labbaik Allah. Ramai-ramai saya nak dengar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Angkat muka dah. Alhamdulillah. Sampai dah lah. Sampai dah. Alhamdulillah. Masya Allah. Paling cepat sampainya. Roh sampai. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia sebagai satu jentikan ataupun kita panggil apa? Suntikan semangat untuk kita dipanggil untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah umrah, haji dan umrah. Siapa yang dah pernah pergi umrah angkat tangan?
Semua hampir. InsyaAllah. Yang tak pernah pergi? Satu saja. InsyaAllah kita doakan. Orang lagi. Amin, amin insyaAllah. Yakin kita doa betul-betul. Siapa lagi? Muda lagi. Muda tak kisah. Masa muda nak pergi. Masa muda nak pergi. Saya cerita sikit pengalaman sebelum kita masuk. Masa mula-mula saya mengajar bagian fiqh di Negeri Sembilan. Sudah saya Negeri Sembilan kan. Salah satu kesukaran yang saya hadapi adalah ketika mengajar fiqh, ketika tiba di bab haji dan umrah. Ketika saya mengajar bab tu, saya akan minta makcik-makcik ajar, saya dengar. Maksudnya saya memantau, saya cuma tahu teori, tapi praktikal tu sangat susah lah untuk kita apply kan, sebab kita tak pergi. Kita tak pergi, kita kena pergi. Haji pun sama. Haji kalau cerita pasal haji, memang kita bayar macam umrah je lah. Rupa-rupa pergi haji lain lah rupanya. Siapa pernah pergi haji? Satu, tak lama. Dua, tiga, empat, lima, enam. Tak pernah pergi. Umar kat umrah? Tak ada tanya rahsia. Mungkin pergi ya. Jadi maksudnya salah satu asbab dijemput oleh Allah untuk menunaikan umrah dalam masa terdekat masa tu adalah ketika tiba bab tu. Ketika tu saya memang kebetulan tiba di masjid sekian, saya mengajar umrah. Tiba masjid ni pun sama. Jadi saya kedua-duanya memang ibu-ibu tu yang cerita pada saya, dan saya pun maksudnya saya sekadar memantau untuk teori, terangkan bahasa Arab dia apa semua, okeylah. Tapi dia punya betul-betul praktikal tu ibu-ibu yang terang masa tu. So ketika itu juga saya cakap sempena di majlis ilmu, sempena di majlis ilmu ni saya minta ibu-ibu doakan saya untuk dipanggil dalam masa terdekat. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Dan memang dalam tak sampai berapa bulan pun memang Allah jemput lah. Jadi masa tu umrah. Tetapi masa ketika first time mengerjakan umrah tu pula, dia berkait dengan satu ujian besar yang Allah timpa dulu. Saya ada cerita sebelum ni. Ada satu ujian besar dan saya pernah sebut, sekiranya ujian itu menimpa kita, kita kena tahu ujian yang menimpa kita itu sekiranya melibatkan orang yang menzalimi kita, jadi kita ada doa dengan Allah yang tiada hijab. Okey. Kalau kita doa orang yang menzalimi kita tu, ya Allah bagi dia patah kaki, apa kita dapat? Kaki dia patah, kita tak dapat apa-apa. Puas hati aku patah kaki contoh kan. Tak dapat apa-apa. Jadi disebabkan kita ada satu permata yang Allah sedang tunggu, kamu nak doa apa? Kamu dan aku sama tak dihijab ni. Ada orang anak yang kamu dan doa kamu sedang nak minta apa? Habis macam tu. Jadi kita gunakan bonus yang Allah bagi tu untuk diri kita nak apa? Dia pedulikan orang yang apa? Bukan dia boleh bagi manfaat mudarat kepada kita, tak ada. Cuma kita sakit hati lah kan. Tapi kita tahu Allah sentiasa ada yang maha adil yang akan membela kita. Okey. So ketika itu memang diuji tu, dan almarhum Ustaz Ali masa tu cakap dengan saya, tak apa kita doa. Dia kata ketika Nabi diuji dengan tahun kesedihan. Ya, Allah memanggil Nabi dengan Isra Mi'raj. Tahun kesedihan. Tetapi kata almarhum Ustaz pada saya ketika itu, dia tengok saya sangat sedih dengan ujian tu, dan Ustaz kata tak apa, doa Allah panggil pergi jadi tetamu dia. Dan memang ketika tu selang 2 hari je. Selang 2 hari je ada orang telefon kata nak sponsor pergi umrah. Macam tu. So memang kita doa tak hijab kan. Memang sepenuhnya kita doa, kita dizalimi, kita menangis sungguh-sungguh masa tu lagu you nangis kan. Time dapat nikmat tak menangis macam tu kan. Itulah manusia. Contoh Allah ketuk dulu kan. Kalau kita asyik dapat nikmat kan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Ada tak sepenuh hati macam mana kita diuji? Tak ada. Sebab itu Allah ketuk kita. Sebab itu kalau kita tahu, kalau kata Syekh Daud Fatani tersebut, seorang ulama yang terkenal, kata beliau, sekiranya kamu tahu apa yang Allah nak beri kepada kamu dengan ujian yang Allah timpa kepada kamu, maka kamu tidak akan minta pada Allah untuk memberhentikan ujian tersebut. Sekiranya lah kamu tahu apa yang Allah akan beri di sebalik ujian demi ujian yang Allah beri kepada kamu, maka kamu akan minta kepada Allah untuk jangan berhentikan ujian tersebut. Sebab di sebalik ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita, confirm ada hikmah. Sabar tak sabar saja. Kalau kita tak sabar, dia habis lah. Dia habis. Dia akan macam down, menyesal, macam-macam. Dia tak dapat capai apa benda yang Allah nak bagi. Dia akan terstop di situ. Dia akan terhenti dan okey, sampai ini saja level kamu. Kamu tak boleh nak up lagi. Bila Allah nak
beri ujian, Allah nak angkat derajat, Allah nak angkat derajat. Tapi untuk kita kena rasa pula untuk Allah hapuskan dosa kita. Aku banyak dosa sebab tu. Macam tu, jangan pula aku ni tinggi darjat sebab aku ujian paling besar. Tu salah. Itu dah makin jauh pula dengan Allah tu. Sebab dia ada perasaan ujub, riak, takabur pula. Tak boleh. Jadi itu cara untuk kita didik hati kita. Itu salah satu kenapa saya kaitkan dengan benda ni, supaya kita nak tahu bahawa majlis ilmu ni salah satunya adalah majlis yang barakah. Walaupun kita boleh dengar online, tapi dia tak sama dengan majlis ilmu. Dia ada satu malaikat yang khas, namanya malaikat sayyarah, yang akan mengelilingi seluruh dunia ni mencari di mana ada majlis ilmu. Di situ dia akan payung. Saya kita sebuah payung malaikat. Sebab itu duduk dalam majlis ilmu, dia ada barakah yang tersendiri. Kalau Al-Imam Mustas dulu, ketika kami pergi mana-mana majlis ilmu, mana-mana majlis habaib, tuan-tuan guru datang, syekh datang, bukan tak ada orang lain ada, tapi dia takkan sama dengan duduk dia dalam majlis ilmu. Dalam itu dia dengan rahmat yang sangat banyak, dengan bersilaturahim kita, senyum mendapat pahala, salam gugur dosa kan banyak. Daripada kita senyum depan laptop tu, tuan guru tak nampak kita. Tak nampak apa-apa, bukan tak nampak apa-apa, daripada tak pergi elok dia dengan online kan. Cuma nak katanya bukanlah, jangan terlalu selesa dengan kemudahan yang ada. Online ni adalah untuk kita kira darurat, tak dapat pergi ni. Tak apalah, online lah ada. Tu mungkin dia terlantar, tak dapat pergi. Kita anggaplah yang tengah dengar tu mungkin dia tengah terlantar, tak dapat pergilah. Maksudnya bukan. Ada kekangan-kekangan masa, mungkin sambil melapah lembu. Mudah-mudahan lembu tu barakah dengan ceramah kan. Mudah-mudahan ada semangat sambil dengar kita talbiah ni. Ada lafaz-lafaz kita yang diseru menyambut panggilan. Ya Allah, seru hamba dia untuk datang menjadi tetamu-tetamunya. Mudah-mudahan lafaz talbiah tadi sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk antara kita diangkat. Tak lama kita dengar yang belakang, adik nama boleh? Nama? Azwa. Mudah-mudahan adik Azwa akan pergi dalam masa terdekat. Kita tak tahu dengan cara Allah. Dengan cara Allah jemput. Jadi gunakan apa-apa. Kalau kata contohlah, ada ni pun mukadimah belum masuk lagi. Kalau ada apa-apa hajat, selalu memang saya pesan, kalau ada apa-apa hajat, anak sakit ke, cucu sakit ke, tak kisahlah, bukan tunggu sakit je, sihat semua saja, tak ada hajat, tak. Mintalah apa-apa yang kita nak dalam majlis ilmu. Biasa kalau orang-orang soleh, maksudnya para alim ulama, mereka tahu dah, duduk majlis ilmu ni biasa mereka akan sediakan kertas khas doa apa nak bawa ketika dalam majlis ilmu. Sebab kita sedang dipayungi malaikat. Dan ketahuilah ketika habis majlis nanti, malaikat akan report pada Allah. Ya Allah, si fulan ni datang tadi. Dia pun senaraikan nama siapa, Azwa datang. Ya Allah, ni Azwa ni tadi semua jemaah nak dia pergi umrah cepat. Maka insya-Allah mudah-mudahan, sebab bila kita bersurai maka diampunkan dosa. Tergugurnya dosa-dosa daripada majlis ilmu. Jadi nama pun naik. Hatta orang-orang yang singgah dia sekadar nak beli aiskrim kat depan tu. Dia terdengar majlis ilmu. Jadi si fulan ni tadi, ya Allah, dia datang tu tadi nak beli aiskrim coklat satu, aiskrim mana, report lah, maksudnya begitulah. Adakah orang tu tadi juga diampunkan dosanya? Allah kata ya. Termasuk dengan orang yang sekadar lalu saja, walaupun bukan tujuan asalnya untuk dengar majlis ilmu tadi, tapi dia juga dikira sebagai orang yang menghadiri majlis ilmu. Apatah lagi jika majlis itu ada di masjid. Itu lagi keberkatan yang sangat besar lah, iktikafnya dengan memang rahmat yang melimpah ruah. Jadi itu antaranya lah. Jadi apa-apa hajat boleh doa dalam majlis ilmu. Okey. Kita masuk kepada tajuk kita hari ini adalah talbiah cinta. Lafaz talbiah yang kita lafazkan tadi adalah tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok maksud dia. Kita tengok pada lafaz talbiah apa dia? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang menengok panggilanmu. Kita pergi haji ni, kita sahut panggilan. Dulu kita ingat masa tengah tawaf tu kan, rupa-rupanya sebelum kita sampai tu, kita dah memang bertalbiah daripada dalam bas tu, daripada atas kita dah semangat dah ni.
labbaik Allahumma labbaik. Lagi dekat lagi semangat sebab dah nak sampai. Masya Allah. Kalau kita ingat kenangan-kenangan umrah haji tu memang tak tergambar, tak terkata. Memang Masya Allah lah, masing-masing dengan pengalaman masing-masing kan. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang menyambut panggilanmu. Kemudian labbaik la syarika lak labbaik, aku datang menyambut panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, adalah milikmu. La syarika lak, juga segala kekuasaan tidak ada sekutu bagimu. Lafaz yang kita nampak ringkas tetapi membawa maksud yang sangat besar. Sangat besar. Sebab apa kita sahut? Ya Allah, aku sahut panggilanmu. Kerana apa saya nak kata? Bukan semua orang yang menyahut panggilan Allah. Bukan semua orang. Sementara saya teringat sebuah satu kisah yang mana ada masa kami belajar dulu dengan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Sa'arudin, yang dibawakan masa ketika tu Tuan Guru sebut ada satu pasangan suami isteri ni lah, tapi yang bermasalah Allah Alam sama dia. Tapi yang kita fokus pada suami ni, dia adik-beradik kaya, yang orang ni tadi ni kaya lah, kaya, yang adiknya risau sebab yang abangnya ni tadi tak pergi haji, tak pergi umrah, tak pergi. Maksud tak pergilah, tak pergi menunaikan haji ke umrah, tapi maksudnya mampu, sangat kaya, sangat kaya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang berlaku ketika dah pujuk, dah cakap macam mana, tetap tak nak pergi juga. Nak pergi, akhirnya adik ni tadi masukkan duit dalam akaun abang dia untuk pergi. Dia dah kaya dah, tapi sebab nak suruh pergi, sebab bimbang kan. Mereka yang orang tak pergi haji ni, kalau dia memang sengaja, dia akan mati dalam keadaan bukan Islam, alhamdulillah. Tapi nak ceritanya, adik ni risau. So adik dia masukkan duit, cuma saya ingat sama ada haji atau umrah. Tapi dia faham macam tu lah, dua-duanya adalah wajib. Umrah pertama kita wajib ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila abang dia tahu duit tu dimasukkan ke dalam akaun dia, dia mengamuk. Dia mengamuk, bergaduh. Abang dia pun keluar daripada rumah, accident, mati terbakar. Sangat takut saya. Terus bayangkan macam mana mati dalam keadaan macam tu. Walauzubillah, kita mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Cuma saya nak kata, bukanlah perkara yang kita kata boleh pandang tak apalah, nanti-nantilah. Kita kadang-kadang kita punya list tu kan, kalau kita tengok impian rumah nak 3 tingkat, swimming pool, apa benda kan. Kalau kita fikirlah kadang-kadang kalau dalam rumah kita nak kabinet yang 20,000 yang atas pasang sampai atas, kadang-kadang cuba fikir. Sedangkan umrah pertama paling murah ada je yang 7,000. Boleh, maksudnya boleh, mampu. Boleh buat sebenarnya. Tu kita buat umrah lah. Haji tu buat lain lagi kan. Haji tu mungkin banyak lagi giliran. Tapi umrah pertama tu adalah wajib, yang ramai orang terlepas pandang. Ramai orang terlepas pandang benda ni. Tak apalah Ustazah, bukan wajib pergi dulu. Masa pergi haji nanti buatlah umrah. Saya nak tanya balik, yakin ke kamu sempat pergi ketika haji nanti? Satu. Yang kedua, ketika kamu dapat pergi haji pula, masa tu sihat tak? Yang macam masa muda, masa sihat tu, yang masa mampu untuk buat tengah elok kan, dengan umur muda-muda, pergi mengancung dulu kat London, England, tak habis lagi Dubai, mana-mana lah. Bukan salah pergi situ, tapi nak cakap letak yang haji umrah dulu. Sebab dia ibadah yang wajib. Umrah pertama adalah wajib, yang ramai orang memandang ringan pada perkara ini. Kadang-kadang kita beli baju, kalau kita list balik kan, kalau betul-betul list, jenis suka beli baju, beli handbag kan, kalau list balik agaknya lebih kos beli baju tu dengan nak pergi umrah. Tu tak cerita bab makan kita lagi kan. Sekali makan berapa? Makan tu nak jadi najis, tak jadi apa pun kan. Tapi cuba fikir, ke mana duit kita yang selama ni Allah beri kepada kita? Adakah kita betul-betul menggunakan nikmat yang Allah beri kepada kita ini dengan sebenar-benar nikmat? Kerana yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Itu kaedah dia. Orang Islam bukan semudah-mudahan tak apalah duit dia, suka hati dia lah, nak buat apa pun kan. Biasa orang kata macam tu. Tak apalah, tu kan duit dia, suka hati dia lah. Jadi bukan duit kita ni bukan suka hati kita. Dalam duit kita ada bahagian orang-orang Islam yang lain. Sebab itu ada zakatnya, ada galakkan sedekahnya. Sebab tu pula dalam Al-Quran sebut apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La
membuat kebajikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Mimma tuhibbun, yang kamu sayang. Saya nak tanyalah hari ni, kalau ada orang datanglah kat rumah kita minta yang apa yang kamu paling sayang, minta baju dekat kita. Tidak dikatakan kamu buat kebajikan sehingga kamu infakkan apa yang betul-betul kamu sayang, paling kamu sayang. Agak-agak orang minta datang baju kat rumah kita, kita bagi tak baju kahwin kita yang lama itu? Simpan Ustazah, anak cucu saya nak pakai. Tak pun saya dah diet Ustazah. InsyaAllah saya akan kembali kepada zaman kegemilangan saya. Tak nak bagi dah baju tu kan. Sayang sungguh dah baju cantik kan. Tapi nak katanya tahap bir lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang kita cinta. Kalau orang datang kat kita nak minta bekas, kita bagi tak bekas Tupperware? Ustazah, saya ada beli bekas A4 tu RM2, okey lah Ustazah. Tapi nak cerita yang terbaik tu kan semua mudah. Tapi Kak Aini buat. Kak Aini bekas kat saya bekas Tupperware. Dia tak payah pulang. Saya mesej, Kak Aini bekas macam mana Kak Aini? Akak bukan jenis orang yang tertinggal anak bekal kat sekolah suruh patah balik ya, akak okey je. Jadi bekas Tupperware Kak Aini berkhidmat besar lah. Maksudnya boleh bawa bihun dengan kadang pergi. Itu baru ni kuliah tafsir bawa bekal. Dia kata Alhamdulillah bekal Kak Aini ikut. Tak, kita nampak macam simple, tapi pahala tu dia sampai. Kita tak nampak, kadang-kadang kita tak tahu kat mana kita ni besok kat syurga. Ya Allah, rupanya bekas Tupperware yang bagi kat Ustazah Syuhada. Tu sebabnya contohlah. Pada berdu yang dah dapat Tupperware kan. Tak nak ceritanya. Nak ceritanya, kita tak nampak yang kita buat tu yang mana sebenarnya Allah pandang dia ini memang ikhlas. Ikhlas sungguh. Dia tak termasuk apa-apa. Dia memang nak bagi ni. Bagi. Kalau Kak Aini fikir memang nak bagi, saya fikir. Dia bekalkan saya tengah Tupperware ni. Kek batik apa ya Kak Aini tak ingat lah itu. Kek batik dan ada kek lah tu bukan kosong ya, ada kek. Allah lah Ustaz Jom fikir. Kalau tak tahu kat rumah ada apa nak bekal Ustazah Syuhada apa. Tak, nak ceritanya betapa ketika kita membuat satu kebaikan itu kita buat bersungguh-sungguh yang terbaik. Selama mana kita buat kebaikan, yang kita semua hasabah balik, yang kita duk bagi kat orang, yang kita duk sedekah kat orang, betul-betul ke kita bagi yang terbaik? Jiran-jiran kita, saudara mara kita, kan? Betul tak kita buat tu dah terbaik habis dah ni? Yang paling kita sayang tu kita bagi selama ni. Tu memang kita kena muhasabah lah diri kita. Bukan pandang orang lain, pandang kita. Pandang kita yang aku buat ni, duit aku bagi sedekah ni, ya ke aku bagi ni cukup ke? Kalau duit ada RM20,000, RM30,000, tiba-tiba sedekah RM2, RM3, malulah. Tak apalah, saya betul ikhlas tak nak tanya. Yang ikhlas yang sedekah 300 dengan ikhlas sedekah RM2, mana dapat pahala banyak lagi? Yang 300 lah, sama-sama ikhlas. Nak cerita itu lah. Jangan kita rasa macam tak apa, asal ikhlas. Kalau asal ikhlas tak dapat setakat itulah, besok Allah pun masuk kat kita. Tak apalah, saya akan syurga, paling bawah pun syurga. Nak tak macam tu? Kalau Allah kata dengan kita pun jawab Allah, asal ikhlas ni Allah pun jawab tak apa, syurga ada 7. Nombor 7, asalkan syurga. Apa perasaan kita? Kita nak syurga yang tertinggi, tapi kita bagi Allah paling rendah. Malu tak? Malu. Kita kena muhasabah. Saya dah sekali ni bercakap ni kan. Muhasabah sama-sama. Yang kita buat ni, yang kita betul-betul ke buat terbaik amal yang kita buat selama kita hantar ke Allah ni. Yang kita dah kata nak sahut panggilan Allah ni. Ni yang terkemuncak lah ni. Kemuncak kalau kita rukun Islam, rukun yang kelima. Yang sekarang ni orang tengah mengerjakan haji. Tetapi sejauh mana kita nak memenuhi keperluan ataupun memenuhi tuntutan rukun Islam yang kelima tersebut. Kenapa saya kata macam tu? Hari ni saya nak tanya, kalau dah hidup berapa lama, dah kerja berapa lama, dah daftar haji ke belum? Dah daftar haji ke belum? Itu kena tanya dengan diri ya. Dah daftar haji ke belum? Selama ni duk daftar apa? Daftar apa? Macam-macam lah kita daftar. Tapi haji dah daftar ke belum? Anak-anak kita duk sediakan kelengkapan macam-macam ni. Pendidikan, mass education terbaik, sekian-sekian ni. Tak apalah bayar yuran 1,000 sebulan untuk admit ni, tak apalah. Contohkan kita nak bagi ni. Sedangkan daftar haji 1,300 je. Je tu maksudnya ada boleh diusahakan lah. Kadang-kadang anak dapat duit raya kan. Anak dapat duit raya. Kita buat apa dengan duit raya anak? Anak nak mainan, tak apa beli guna duit raya, tak apa pun habis mainan-mainan, kopak, patah, beli lain. Habis macam tu je. Sedangkan ada rukun Islam yang kelima yang kita tak settle ke anak ni. Nak bagi tahu dia, kita duit ni, kena cakap banyak kali. Kita duit ni, dapat duit ni, kita kena kumpul pergi haji. Nak bagi tahu dia bahawa, nak didik dia bahawa haji ni rukun Islam yang kelima yang kita kena usaha untuk sempurnakan. Hari ini ramai orang yang dia tak pandang benda tu penting. Sebab tu duit dah habis pergi mogok. Mak cakap lah kan.
Habis mokok. Kalau dikira-kira lah sekotak berapa ringgit hari ni? RM17 lah. RM17, RM20. Setahu saya bukan harga dia kok dah naik ke dah turun ke. Tapi hari tu lah dia memang lebih RM10. Berapa harga rokok? 11 contoh 17 juga. Kalau bayangkan sehari kalau yang kuat, jadi kuatnya sehari sekotak 17 contoh 15 lah. 15 dah 30 hari. 450 betul. 450 darab dengan 12 bulan. Ada berapa? 4,500 lebih kurang. 450 darab 10 lebih kurang lah. Dah 12 bukan dapat 4,500 dah 5,000 setahun. Tu purata kasar tu tetap masuk sekotak setengah. Ya, sungguh. Sebab Allah tanya. Saya cakap ni serius ni, sebab Allah tanya. Kita nampak macam simple sebab kita tak rasa benda tu adalah rukun. Seperti mana solat ni kita kena sempurnakan. Kita dah cakap siapa tengok solat wajib berdosa. Dia bukan satu perkara yang nak pergi-pergilah, tak pergi tak apa. Dia memang untuk yang mampu. Nak cakap dia mampu tak beli rokok, mampu. Mampu beli rokok. Kalau tinggal rokok tu, dapat tak agaknya kumpul dia untuk pergi haji? Dapat. Cuma kita tak usaha betul-betul. Macam mana kita nak sempurnakan puasa, zakat, solat yang memang kita kena buat 5 waktu tu. Kita anggap haji tu macam ke tepi dah. Bagi yang mampu tak apalah. So duit tu yang pergi kat mana-mana. Itu yang tak tahu. Rasa dah usaha banyak, rasa dah OT banyak, mana pergi duit? Sebab rupanya tiada keberkatan. Kita tak asingkan duit yang kita sepatutnya sempurnakan kelima-lima rukun Islam yang tadi. Kita tak asingkan sebagai usaha untuk penuhi tuntutan rukun Islam yang ke-5. Kita tak asing. Sebab itu kalau kita asing, insya-Allah Allah akan bagi jalan. Walaupun bukan kita yang cukupkan. Semua tahu kisah saya kan. Yang saya dah cerita sebelum ni macam mana duit. Kan bukan saya yang cukupkan, bukan. Tapi bila Allah panggil, Allah akan cukupkan. Bila Allah panggil, Allah akan sediakan kita. Itu kena yakin benda tu. Ini benda-benda yang kesedaran-kesedaran yang kita kena masukkan dalam masyarakat. Walaupun pedih untuk kita terima, tetapi itu hakikat. Dan tanggungjawab sebagai seorang pendakwah untuk sampaikan kepada yang lain. Kena sedar. Ustazah macam ni dah usaha macam-macam Ustazah. Usahalah. Sedaya upaya. Tinggalkan, berubat. Tinggalkan, cuba. Duit tu tak cut pergi ke yang haji tadi. Mungkin duit satu lagi mungkinlah salah satu cara juga boleh guna. Duit yang biasa beli rokok tu, mungkin hari tu sedekah ke tempat lain. Dengan niat ya Allah, dia dengan niat azam. Dia azam yang Allah bantu. Azam yang Allah akan bantu. Ya Allah, aku mujahadah hari ni tak rokok ni. Walaupun saya tahu dia kan rokok, pendengarnya di luar. Perempuan ni tak ada rokok. Hari ni aku sedekah duit ni ya Allah. Yang biasa beli rokok ni ya Allah. Untuk tinggal rokok ni, sedekah kat anak yatim ke, sedekah dekat orang miskin, sedekah. Keluar. InsyaAllah. Mudah-mudahan asbab kita sedekah tadi, yang biasa duit beli rokok tadi, Allah akan bantu kita. Sebab kita sekarang ni, dia tak berjaya tu kerana tidak meminta pertolongan daripada Allah. Sebab tu kena yakin dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Saya sangat suka ayat ni. Siapa yang bermujahadah di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Mujahadah ini dia memang berjihad melawan hawa nafsu dia. Rokok sedap. Orang kata sedap, saya tak tahulah, kita bau busuk kan. Tapi ialah ujian kepada mereka yang mungkin dah kita panggil apa, dah terjebak, susah nak patah balik. Tapi kenapa ada orang yang berjaya? Kita kena tanya tu. Kenapa ada orang yang berjaya? Maksudnya kalau orang lain boleh, kita juga manusia. Dia pun manusia. Dia bukan kira pangkat ke apa, tak. Kita sesama manusia. Maksudnya ada langkah-langkah yang boleh kita usahakan, sama ada nak ataupun tidak. Sebab Allah dah janji, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan-jalan kebaikan yang Allah tunjuk itu sangat banyak. Dan Allah akan bantu kita. Yakin Allah akan bantu kita. Kalau kita betul-betul nak. Itu je syarat dia, kalau betul-betul nak. Okey? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian
kepada talbiyah itu sendiri adalah ungkapan kalimat-kalimat yang mulia dari seorang hamba Allah terhadapnya sebagai bahagian dari pengabdian diri dan ketaatannya kepada Allah. Sebab itu bila kita ada dalam lafaz talbiyah, ya aku menyahut panggilanmu ya Allah, dengan lafaz penafian kita tidak mensyirikkan Allah. Aku sahut panggilanmu ya Allah, itu memang kita kena sahut dengan ikhlas. Nak pergi haji kena ikhlas, nak pergi umrah kena ikhlas. Dia bukan kerana nak pergi nak dapat title balik ni aku jadi hajah. Panggil aku ni balik haji ni jadi haji, kan? Dia bukan ada satu title yang kita rasa bangga dengan gelaran yang kita bawa. Lepas menunaikan ibadah haji, lepas ni balik aku jadi lah ni Datin Hajah, Datuk Haji, kan? Panggilan-panggilan tu yang kita nak, gelaran-gelaran tu hanya sementara. Dia satu kemuliaan, tetapi bukan itu yang kita nak. Maksudnya kita betul-betul menghadap dengan Allah tu, kita sahut panggilan Allah tu memang kita menyembah, memberi sepenuh penyucian jiwa, membawa jiwa yang banyak dosa dengan syarat dan dosa ni nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang kena bawa diri kita betul-betul menghadap Allah. Sebab kenapa saya cakap macam ni? Kenapa saya kata tak semua orang yang menyahut panggilan Allah, panggilan talbiyah ni? Kerana ada beberapa kisah. Contoh ni kisah benar. Seorang yang dapat pergi haji, dia cari pengiring. Mungkin ada dia nak mahram ataupun dia nak apa-apa yang mungkin uzur, tua. Tapi bila kita cari pengiring, alasan pertama contoh kerja banyak. Okey. Ni real case ni, bukan saya reka cerita, bukan. Kerja banyak. Kerja kebetulan ni baru masuk kerja sekian-sekian ni, banyak-banyak sangat kerja. Tapi kerjanya kerja sendiri. Okey. Sedangkan dia diberi peluang ni untuk menjadi peneman ni, biasalah orang uzur kan. Contoh. Kisah pertama. Kisah kedua, boleh ke nak pergi sebab tak mohon, kita kena contoh kerja kerajaan, dia kena ada apply cuti luar negara. Okey. Masya Allah, saya jumpa satu kes, ni kes yang real. So saya dapat jawapan dia di Mekah. Kebetulan saya bersembang dengan seorang jemaah. Akak kerja apa sekarang? Akak, itulah akak dapat panggilan ni tiba-tiba. Lepas tu sepatutnya kena ada pelepasan daripada jabatan untuk membenarkan kita apply 2 bulan sebelum kan? 2 bulan sebelum untuk apply. Tapi disebabkan tiba-tiba, jadi kita pergi dulu. Tak tinggal, maksudnya pergi dulu. Faham tak? Rupanya boleh. Benda tu boleh di nego lah. Ada runding, yes. Bukan kita sendiri yang boleh ke? Ya ke? Tak. Dia bila haji ni terus, okey, tinggal semua. Kalau kita nak cakap alasan, macam-macam alasan. Macam-macam alasan kita boleh beri. Kerja mana pernah habis? Anak. Kalau saya sendirilah anak saya kecil kan. Kalau saya nak bagi alasan, anak saya menyusu. Masih menyusu. Baru berapa bulan masuk syahid? 2 bulan. 6 bulan tepat. Boleh makan 6-7, masuk 7 bulan. Baru, alhamdulillah masa tu syahid baru boleh makan, maksud bukan menyusu sepenuhnya. Jadi dipanggil tu maksudnya saya tidak ada bekalan susu pun masa tu. Memang tinggal tawakal, sungguh. Tapi saya yakin ketika tu bahawa saya kata bila Allah jemput saya, bermaksud Allah akan jagalah anak-anak saya semua ni. Nak kamu nak risau apa? Selama ni pun yang jaga kamu ke Allah. Kita ni sebab saja anak kita kat rumah ni, kita yang jaga sekarang ni. Tengok apa ni tahu? Siapa yang sedang tengok kan? Siapa yang sedang memerhati ni? Allah. Tu kadang-kadang kita nak marah anak. Dan tapi kita sendiri ni, ada banyak yang tak melepaskan hati kita ni dengan dunia. Dengan dunia. Bila kata Allah panggil, tinggal semua. Itu syarat dia. Tapi rupa-rupanya ada lagi maksudnya yang kerja banyak tak apalah nanti. Mana boleh tak apa. Dia sebagai satu tawaran yang memang kita kena sahut dan usahakan untuk memenuhi macam mana nak pergi. Banyak orang kisah-kisah haji memang Masya Allah lah, dengan cerita-cerita yang tersendiri. Tapi saya nak katanya Masya Allah, kalau kita betul-betul usahakan, maka Allah akan beri jalan. Dan alhamdulillah anak saya, alhamdulillah sihat je lah sampai saya balik haji selamat semua. Tu saya kata kalau nak dibandingkan kita ni, Allah uji suruh tinggal anak macam saya punya ni, isunya masih tu anak lah sebab anak masih menyusu. Tapi nak katanya, kalau kita bayangkanlah Nabi Ibrahim boleh berkira-kira dengan Allah arahkan untuk tinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Siti Hajar kan.
Apa yang Nabi Ibrahim doa? Adakah dia cukup, ya Allah bagilah anakku ni pastikan makan dia cukup 3 kali sehari? Tak ada. Nabi Ibrahim doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu satu mesej yang sangat besar yang Nabi sedang ajar pada kita adalah, ya Allah jadikan diriku dan zuriat keturunanku orang yang mengerjakan solat. Kenapa? Apa hikmah dengan dikatakan solat tadi? Bila kamu jaga solat, Allah jaga semua. So nak risau apa? Itu je point dia. Tak perlu dah Nabi yang kata, ya Allah pastikanlah dia ni selamat daripada segala binatang berbisa. Tak perlu. Nak ceritanya, solat itu merangkumi semua. Allah jaga. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Itu dia punya sifat dia. Tapi kita banyak sangat ni. Dunia ni banyak sangat dalam hati kita ni. Anak, harta, kerja. Semua tu dunia. Bila Allah panggil tu memang kena sempurna rukun. Ibarat macam solat lah. Kamu boleh bagi ke alasan macam-macam. Ya Allah tak larat lah, ya Allah ini. Tadi OT banyak sangat. Tak apalah sekejap lagi qada. Tak ada. Solat, kamu tak mampu solat berdiri, kamu duduk. Tak mampu duduk, kamu baring. Tak mampu baring, mengiring. Tak mampu mengiring, hati. Tak mampu hati, gerakkan mata dulu. Last hati. Kalau tak juga boleh dengan hati, maksudnya mati. Hati dah lah. Kan? Last. Bermaksud solat tak berhenti langsung. Tak ada, no excuse. Sama je macam haji. Kalau Allah dah panggil, usahakan sepenuhnya untuk memenuhi. Macam mana ni? Kadang-kadang duit tak cukup. Usaha dah sehabis daya. Itulah haji. Itulah haji. Nak katanya, masing-masing ada cerita tersendiri. Saya sendiri, ketika panggilan haji, maksudnya rayuan nama naik. Masih tak orang rayuan pun. Rayuan tu sebelum tu, tapi nama naik kan? Nama naik ni pun ada kisah yang tersendiri juga. Sedangkan memang ada nama naik pun ketika saya berjumpa dengan pegawai yang menguruskan bahagian haji, saya sebut kepada Tuan Haji, terima kasih. Maksudnya dia adalah orang yang memilih nama-nama kan. Okay. Bila saya sebut nama saya, kebetulan pula saya satu bilik dengan isterinya di haji masa tu. Balik-balik tu isteri dia cakap, nak tahu cerita tak? Dia kata. Sebab saya sebut nama kat Tuan Haji tu, saya Nurul Syuhada saya sebut kan. Lepas tu dia keluar dengan isteri dia balik-balik. Isteri cerita, nak tahu cerita tak? Dia baru teringat Nurul Syuhada. Bukan dia yang masukkan nama. Dia adalah orang yang melepaskan nama-nama. Dia mencek semua lengkap semua. Bukan dia yang masukkan nama. Sebab tu haji. Haji ni memang tujuh rahmat jemputan Allah tu. Allah nak panggil dengan cara dia. Syuhada ni dia memang dah tengah down sangat-sangat dah ni. Kisah yang saya cerita, saya tengah down sangat-sangat. Jadi walaupun Tuan Haji tu tak masukkan nama, tapi Allah kata kalau tak panggil budak ni, takut. Bukanlah takut, maksudnya jadi apa ni? Kena panggil dia cepat. Healing dia kena panggil dengan aku dah ni. Healing. Sebab tu bila sampai Mekah, tak ingat apa dah. Tak ingat apa dah semua. Jangan risau. Adalah cucu kesayangan ke, memang saya dah tinggal dengan Ustazah, kami tak pernah berpisah. Ustazah Ahmad dia tinggal kat saya daripada kecil. Ni dah nak pisah pergi haji ni, tak sampai hati. Saya faham lah perasaan nenek-nenek ni kan. Sayang kat cucu pertama kan. Itulah tempat bermanja dia kan. Mak dia pergi kerja, dia duduk dengan nenek. Ada yang ikhlas jaga anak cucu dia. Tapi bila panggil haji, takkan nak tinggal dengan cucu. Tak boleh kena tinggal cucu lah. Tapi memang bila kata nama tu, dia kata bukan dia. Macam tu dia cakap. Kita faham lah. Itu kerja Allah lah. Hatta ketika nama naik sekalipun, yang menguruskan saya, apa dia sebut? Dia kata mengikut daripada kriteria-kriteria yang ada pada saya ketika tu, walaupun nama naik, adalah maksudnya daripada asal duit memang tak ada betul-betul. Memang tak logik lah, memang tak logik. Tapi sampai dia kata, yang menguruskan saya, dia kata, Ustazah, nampak gaya memang agak susah lah, dengan mahram Ustaz baru meninggal. Susah. Tapi dia yang saya ingat dia sebutkan saya begini, Ustazah kami tak boleh nak buat apa. Sebab kali tu memang tak cukup lah. Dari segi banyak kriteria tak cukup. Kata Ustazah jalan A tak ada, jalan B tak ada, jalan C tak ada. Itu ayat yang dia keluar pada saya. Saya pun pandang, saya kata Allah ada jalan. Tapi kena yakin lah, jangan dia ke tak ada lah, Allah ada jalan ke tak? Tak ada tak? Tak boleh. Dia cakap dengan sepenuh keyakinan kepada saya. Saya juga menjawab dengan sepenuh keyakinan pada dia. Tapi saya tak jawab dekat dia, tepat kat dia lah. Saya dalam hati lah, Allah ada jalan. Sebab dia baru sebut jalan A tak ada, jalan B tak ada, jalan C tak ada. Saya nak tanya ABC dia berapa? 20
26 kan alfabet kan 26. A B C D E F G H sampai Z banyak lagi jalan. Banyak lagi jalan. Jangan kita sempitkan dengan keterbatasan ilmu manusia yang memang sangat terbatas. Sebab itu saya kata kena sangka baik dengan Allah sungguh-sungguh. Apa juga keadaan kalau orang kata tak ada jalan, cepat dengan Allah, Allah ada jalan. Kalau tak dapat juga, ada hikmah. Itu saja. Itu semua nak jadi orang Islam ni. Sangat beruntung jadi orang Islam ni. Dia timpa musibah, dia sabar, dia dapat pahala, dia dapat nikmat, dia syukur. Dapat pahala. Semua kita pahala. Kalau kita faham kita hakikat kita sebagai seorang hamba. Itu pengalaman saya. Maksud nak cerita apa? Walaupun semua orang kata kita tak boleh, tapi bila keyakinan kita kepada Allah kata ya, ya. Makhluk tak ada kuasa, Allah yang berkuasa. Itu kaedah dia. Kita semua orang kata mustahil. Dan Allah kata tak, aku nak jemput dia. Allah pun dengan cara dia. Ketika memang kalau cerita memang ni lah kan. Kalau kali ni orang tahu dah cerita ni. Maksudnya masa ketika sepatutnya tarikh dihantar pada hari terakhir adalah 30 hari bulan Ramadan macam tu. Saya sebelum pukul 5 petang. Saya datang tu dapat pukul 7 petang. 7 malam. Malam ya, 7 malam. Maksudnya dalam maghrib kan. Orang dah tutup jabat dah, tutup lampu. Tapi disebabkan masa tu ada kekangan. Masa tu baru tahun, baru nak urus sebagai semua. Saya cakap dengan kawan, macam mana kita nak pergi, kita pergi cari. Kalau ini ilas, kalau ditolak, memang tolak terus kan. Kalau kita kena menjawab rayuan ya, menerima tawaran ke tak. So pergi tu, dah tutup jabat. Lampu dah gelap kan. Tapi Masya Allah, bila kita pergi tu memang Allah tolong tu. Dengan memang ada, saya nak tunjuknya masa tu berturun tu pegawai yang memang menguruskan orang ni turun dah siap. Saya senang dah, diorang buat macam ni dah. Macam lega, ada air milas, habis dah tak ada rayuan apa, sudah tidak diterima. Gitu. Sehingga Allah tunjuk depan saya, ketika kami datang tu, ada orang lain di sebelah saya yang cakap apa? Saya menerima tawaran haji. Dah tutup kan, dah tutup. Terus orang tu balik. Saya dilayan. Faham tak macam mana? Jangan pandang sebagai saya, pandang Allah. Nak cerita Allah tu, Allah nak tunjuk, Allah nak suruh saya sampaikan kepada semua. Bila Allah kata, aku nak jemput engkau, sahut saja panggilan aku akan uruskan. Manusia kata mustahil, duit tak cukup, dengan suami mau meninggal, dengan macam-macam lah isunya, macam mana. Tapi Allah kata, tak. Ini aku nak bawa. Pastikan dia ni ada, sekali pergi. Ya. Macam saya cerita bangun ni kan, yang ustaz. Ada seorang ustaz. Sini ke saya cerita? Sini kan yang saya cerita yang dia tak ada duit? Tak ada cerita ke? Rumah lain? Okay. Betul, saya tak cerita kat sini. Dia tak ada duit. Dia dapat panggilan kali ketiga. Ada saya cerita? Tak ada, okey. Baru ni, saya ada join dengan satu ustaz ni ada buat kelas online. Saya jenis sukalah. Saya tengok mana yang betul dia punya aliran dan semua tu. So saya tengok dia ada bagi beberapa kuliah. So dia ada buka kelas online akidah, fiqh, maksudnya kitab-kitab, mengajar kitab. Dan yuran dia pun murah je. Maksudnya RM20 setahun. Bukan setahun, seumur hidup. Seumur hidup, sedih kan. Seumur hidup. Bukan sedih, maksudnya Masya Allah lah kan. Kalau kira juga tak tahulah. Ada kitab lain RM50 seumur hidup. Macam tu kan. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini nak cerita macam mana Allah mengatur. Saya tak kenal ustaz yang saya tak kenal. Memang saya tak kenal. Cuma kebetulan lalu di apa yang berlaku kat kita sebenarnya tak ada kebetulan nak ceritanya. Lalu di handphone saya ni ceramah dia. So saya pun tengok, okey, kita ni mungkin pasal tengok. Dia mengajar. Kita, ada buat kelas. Okay. Masuklah, klik masuk, bayar. Tak apalah. Lepas tu, masalahnya, kelas dia pukul 10 malam. Setiap hari. Lebih kurang lah, macam pada 10 malam, lebih kurang macam tu. Dan saya baru masuk, saya ingat saya mungkin dalam 2 kali je. Itu pun tertidur. Kan? Jangan tidur kelas saya, Ustazah, tidur saya tidak. Tak. Dalam urus anak sambil konon-konon, sambil daftar, sambil dengar, sambil lah, multitasking lah kononnya. Kita pun, dia jadi asbab, nak cerita macam mana jadi asbabnya. Okay, lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya ingat saya memang masuk 2 kali je. Dan saya dah duduk dalam grup tu mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan macam tu. Dan saya memang tak buka grup. Dia masuklah, siapa dia daftar, dia masuk grup WhatsApp kan. Okay. Saya tak buka grup. Tapi satu hari ni, hati saya terdetik. Nak pergi kat grup, saya semua tengok. Baru tengok, memang Allah detik saya buka. Saya memang bukan jadi buka. Dan saya tak pernah cakap
pun dalam grup tu. Dan ustaz tu tahu wujud tadi tak budak ni kan, daftar je tak masuk kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupanya ada satu announcement dalam grup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata Fatihah pada anak-anak murid dia. Ustaz ni muda lagi sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya telah mendapat panggilan haji kali ketiga. Okay, kali ketiga. Dan dua panggilan sebelum ni saya tolak kerana tidak mampu. Dan kali ini sekiranya saya tolak, maka nama akan di blacklist. Jadi 3 kali mungkin dia kena queue semula, dia kena queue. Mungkin macam itulah sebab dia tak ada apa-apa lah yang munasabah rupanya 3 kali. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun tengok iklan tu kan. Jadi dia buka peluang kepada anak-anak murid dia sekiranya ada yang nak berinfak. Habis dah lah tu. Mana ada tu guru nak minta kan, malu. Tapi maksudnya habis cara. Sekiranya ada. Saya tu saya nak beritahu, okay, sementara dia ingat, saya nak beritahu, sekiranya kita ni tak dapat nak pergi haji, bagilah duit kepada orang yang pergi haji. Kurang-kurangnya kita jadi asbab dia apa benda babangan dia guna untuk pergi haji. Kita ada. Macam Kak Indi dia bawa kelas tafsir tu, terpawai kuning tadi kan. Maksudnya ada barang tu bawa dalam majlis tu pun asbab. Sebab tu dapat makan, saya bawa dengan anak-anak sebab saya makan, dapat tenaga, dapat dengar kuliah. Kan dapat pahala. Nampak simple, saya kata nampak simple. Kita bagi duit ke orang, mungkin kita bagi RM10, dia rasa tak ada apa-apa. Tapi dengan duit tu tadi, rupanya dia beli air mineral. Bila lepas apa dia beli, memang ada Zam-Zam. Zam-Zam dekat sana, Zam-Zam, ya, kok dia beli air mineral tu. Tak pergi tu kan. Perjalanan dia nak pergi tu, ada duit kita dalam tu. Kita tak tahu yang mana yang Allah terima. Sebab kita bagi duit RM10 tadi, itu yang Allah jemput kita pergi haji tahun depan. Sebab itu jangan macam, aku tak cukup duit nak bagi duit ke orang. Bukan, sama bila duit tak cukup. Kalau nak fikir duit tak cukup, memang duit tak cukup. Sebab nak bagi cukup duit, memang kena beranakkan duit. Macam nak beranakkan duit, kena sedekah. Kena bagi orang. Kalau tak tahu nak bagi siapa, bagi saya. Tak nak cerita kan, nak cerita. Kalau kita fikir kata duit tak cukup, dia tu memang tak kasar gila tak cukup. Itu CV Islam dia memang Masya Allah. Tu saya kata untungnya orang Islam. Kita bersyukur banyak. Okay, balik pada cerita tadi. Macam mana dengan kisah ni? Saya kata macam mana ni? Saya pun tanya. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya tanya kat guru. Berapa lagi tak cukup? Macam kaya. Kan? Mesti dia ingat dari mana ni tanya kan? Tak tahu lah kenapa saya nak tanya. Sungguh, saya tak nak tanya kenapa. Tapi tak apa. Saya tanya je. Saya tanya sebab saya fikir kalau contohlah lagi 1,000 tak cukup, 2,000 tak cukup, at least kita boleh sama-sama usahakan kumpul. Saya pun ada grup saya, kelas saya. Mungkin saya, niat saya macam tu lah. Apa yang saya cuba usahakan untuk Ustaz ni pergi. Dia tak kenal saya kan, dia kata, Kak, PM dia kata. PM lah. Bukan PMX bukan. PM. PM tepi. Kemudian PM, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pun PM. Saya kata, Assalamualaikum Ustaz, saya yang tanya kat grup tadi, berapa ya duit tak cukup? Tak balas. Saya kata, dia nak pergi ke tak? Kan tadi tanya kat grup kan. Tak balas. Dalam 2 hari lepas tu saya kata, dia perasan ke tak ni kan? Lepas tu saya takut agaknya kan, saya terlepas peluang. Jadi saya masukkan duit sikit je saya masuk, memang sikit. Apa yang adalah masuk sikit. Saya pun hantar receipt. Saya kata Ustaz saya dah masukkan sikit. Saya nak tanya berapa lagi tak cukup. Lepas tu maaf lah Kak, sebenarnya saya tak tahu nak jawab macam mana. Bagi saya Kak lah. Dia tak tahu saya dia tak tahu cerita saya siapa, dia tak tahu. So, saya kata macam ni Ustaz, berapa sebenarnya? Lepas tu saya terus terang je lah. Sebenarnya saya tak tahu nak jawab. Saya tak tahu nak jawab sebab duit saya, kalau saya pergi pun, saya rasa kalau pergi pun duit untuk saya tinggalkan anak isteri pun memang tak ada. Dia katakan, tak apa, berapa tak cukup? Saya tanya lagi. Tak apalah Kak, macam ni lah Kak. Akak bagi balik nombor akaun akak, saya pulangkan balik duit akak, saya usaha sendiri. Malu dah tu, saya faham malu, mesti malu. Tapi dia dah habis cara tu, Masa tu rupanya lagi 3 hari nak tutup menjawab ya. Macam kami, masa kami pergi dulu, kami jawab ya dulu baru cukupkan. Kalau tak cukup, yang dia kena jawab ya bersama duit dah siap cukup. Selagi duit tak cukup, mereka golongan B40 ni 10,900 ke 1,999. Lebih kurang macam tu lah, 10,000 something like that lah. Kalau T20, 30,000. Adalah dia kan ada dia punya kan. Macam saya dengan kalau pergi dah 30,000. Lebih kurang macam tu. Dia ada yang muasasah lah. So, yang dia ni, dia hantar nombor akaun. Dia cakap,
Sebenarnya duit saya banyak ni je. Berapa? 1,300. Daftar je. Okay. Nak cerita kaitan ni kenapa? Saya memang terdiam. Memang saya macam Masya Allah saya kata. Tu saya kata tadi daftar. Balik depan ni pakat-pakat daftar. Kalau siapa tak daftar, cucu pesan kat cucu-cucu anak-anak tu daftar. Daftar. Ada duit mana tu, duit raya kumpul daftar. Okay. Allah SWT Muhammad, saya kata macam ni lah. Sebenarnya saya dah pergi haji tahun lepas dan saya pergi atas kerajaan, saya kata. Dan kerajaan saya pula, saya tahu kan, saya cerita dah. Kerajaan saya tak tahu berapa jumlah, tapi maksudnya yang jemaah-jemaah haji yang ada sekali dengan bilik saya, dia kata sekurang-kurangnya 68,000. Sekurang-kurangnya pakej saya tak ada 68,000, tapi bukan 68,000, dia lebih. Sebab saya tanya ni berapa dia bayar dalam 78,000, 78,000 kot yang sebilik dengan saya tu. Bukan macam tu lah. Allah SWT Muhammad. Jadi apa di hati saya adalah saya nak menghubungi orang yang menaja saya. Walaupun orang yang menaja saya tu dia tak mengaku dia taja sampai sekarang. Seolah-olah dia cakap dengan saya, bukan saya. Seolah dia ni sampai ke orang lain punya kepada orang yang macam tu lah, lebih kurang. Jadi ni orang tengah saja. Jadi Allah Alam, tak kisahlah. Cuma kalau dia adalah orang tengah, saya minta dia lah sampaikan kepada orang yang tengah ni kan. Okay, apa yang berlaku? Saya sampaikan. Kebetulan yang menaja saya ni, Allah SWT Muhammad ada di Mekah ketika tu sedang buat umrah Ramadan. Saya pun cerita lah. Saya forwardkan mesej Ustaz tu. Saya kata, Kak, Ustaz ni kalau dia tak dapat pergi, dia ni kira blacklist. So duit dia berapa sekian dah bagi tahu lah duit berapa semua. Saya kata minta nombor akaun. Tapi dia buat gambar nangis. Saya kata kalau dia bagi, dia takut tak dapat lepas sebab line tak elok kat sana. Nak masukkan tu line tak elok. Okay, jadi dia tak tahu boleh ke tak. Tapi dia usaha. Okay, dia pun cubalah. Gitu gini, tiba-tiba masuk ke akaun saya. Ustaz tu bagi nombor akaun, tapi masuk duit dia ke akaun saya. Okay. Mungkin kakak tu sebab dia malah nak type apa, dia dah memang ada nombor akaun saya kan. Tahu dia masukkan berapa? 15,000. Okay, saya pun ketika tu saya pun rasa mungkin ada bahagian saya sikit kan, 15,000 lagi. So dia perlukan 9,000 lebih je lagi. Tak ada 1,300, 9,000 lebih. Saya kata takkan nak bagi apa lebih tu ni kan. Macam tu kan. Saya kata duit tu untuk siapa? Saya kata 15,000. Bagi semua. Tak apa shoe, tak adalah shoe nak ambil 500 kau bagi makan anak-anak yatim. Tak ada. 15,000 ni tadi solid untuk ustaz ni tadi. Saya masuk tu kan, saya macam tak maha suci Allah. Sayangnya Allah kat hamba dia, Allah nak tengok ni, kau betul tak yakin dengan aku? Kau nak pergi ni, kau minta ni, kau sekian-sekian benda yang kau nak ni selama ni. Aku maha kaya tapi aku maha harap kat manusia. Ya Allah, kau tak cukup 10,000 tapi aku bagi 15,000. Lebih lagi Allah boleh bagi. Kan dia cakap, kalau akak bagi pun kak, saya tak ada duit kak. Memang saya tak ada tinggal anak-anak isteri, memang tak ada. Memang tak ada duit nak tinggal kat anak. Jadi, tak apalah kak, akak bagi balik duit akak. Dia takut agaknya kalau susah dia tak dapat pergi, suruhkan dia tak ambil duit orang. Saya faham macam tu lah Ustaz ni kan. Terdiam saya. Saya pun hantar resit kat Ustaz tu. Saya kata, Ustaz, kakak ni dah masukkan pada saya sekian jumlah. Akak dia betul. Betul. Kak saya menggigil ni kak sebenarnya. Saya sangat pondok ni tengah belajar. Nanti saya mesej balik, kita bincang balik dia, saya tengah belajar. Faham tak macam mana? Talabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu, jalan ni adalah jalan-jalan ke syurga. Siapa yang jaga rezeki dia? Allah. Atau jangan risau. Orang minta ilmu, saya kata letak diri ini sentiasa dalam menuntut ilmu. Sentiasa Allah akan jaga rezeki. Janganlah risau. Alhamdulillah. Dia minta dia tu, so saya pula ada limit. Saya tak pernah pula transfer memang banyak duit macam tu kan. Nak limit, dia kata boleh tak akak exceed limit apa semua. So settle. So saya terus jawab ya. Terus bagi surat rayu surat terima tawaran. So settle. Alhamdulillah di sana. Selamat ada di sana. Dia update lah dah sampai, doakan. Masya Allah. Nampak tak kasih sayangnya Allah? Membuktikan betul-betul kita lafaz talbiyah itu, kita nak sahut panggilan Allah tadi, tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuktikan kita sembelih semua cinta kita kepada dunia. Kita sahut panggilan yang Allah panggil, hamba-Ku Allah panggil. Bila Allah jemput
sebut nama kita, bermaksud Allah akan cukupkan. Tapi Allah nak tengok sejauh mana kamu usaha untuk kamu cukupkan. Kalau nama kamu naik tapi kamu tak cukup duit, tak cukup duit, mana nak cari dia, tak ada, tak apalah, tolak tawaran. Sekadar tu lah. Tapi kalau kamu sangka lebih lagi pada Allah, lebih lagi, kau kaya ya Allah, tolong aku ya Allah, cukupkan aku ya Allah, datang daripada mana yang tidak disangka-sangka, memang Allah akan cukupkan. Kita takkan tahu daripada mana datang rezeki, tak akan tahu, sebab duit tu Allah punya. Sesama makhluk je, duit tu pun makhluk. Kan? Kalau nak suruh berlari kat kita, Allah kata pergi kat, kejap dia datang. Kejap dia Allah lintaskan hati sekian ni datang, sekian ni. Dengan syarat jaga tak Allah. Dengan syarat jaga Allah. Itu memang saya sendiri terdiamlah dengan, maksudnya kita macam kita, mungkin dah kejap lagi dia bagi 10,000 lah, mungkin genap kan. Punya 15,000. Dapatlah. Alhamdulillah. Itu kisah yang boleh dikongsikan supaya yang ada di depan saya ini bercita-cita, letak cita-cita yang Allah. Letak cita-cita yang sebenar-benar sepenuh pengharapan. Ada ibu-ibu yang dia tak nak ada yang mengadu pada saya, Ustazah. Lepas kerajaan umur masa tu 65 tahun ke atas ni. Yang tahun lepas 65 tahun ke atas tak boleh pergi kan. Jadi ada ibu-ibu ni yang dia tak nak pergi kursus haji sebab dah 66, 67, saya pun diam. Saya kata, ya Allah, saya kata kan, jangan cepat putus asa. Undang-undang boleh berubah. Undang-undang manusia ni dia bukan bersifat permanen. Dia bersifat yang tidak kekal, dia memang makhluk. Dan tempat itu siapa yang pegang? Semualah kita semua pegang Allah. Jadi undang-undang tu bila-bila je boleh berubah. Tahun ni berubah dah kan? Yang tak pergi tahun lepas tu sayang lah. Maksudnya tak pergi kursus haji, kalau dia melengkapkan diri dia, tiba-tiba tahun ni berubah, kan dia boleh pergi. Tapi sebab dia tak lengkap tahun lepas, apa ya? Tu saya kata tadi, bersungguh-sungguh tu. Sedangkan pada kami yang pada yang pergi tahun lepas pun, ada je yang terselit lepas. Dengan macam mana? Dengan cara Allah tak jemput. Jangan, memang haji ni dia ada cerita masing-masing yang kita tak boleh nak. Macam saya mau cerita masing-masing. Ada macam satu kisah masa saya di haji tu, Allah SWT, anak dia OKU. Anak dia OKU, dia nak pergi ni, ni jemaah haji lelaki. Isteri dia hari nak pergi, sehari sebelum pergi, anak dia OKU 3 orang. Isteri dia angkat anak yang pertama tu, jatuh toilet patah kaki. Esok suami nak pergi haji. Ketika tu memang Allah uji lah. Isteri patah kaki, kamu dipanggil haji, isteri atau aku? Nampak? Isteri ni ada mak ayah dia masa tu lagi. Adalah, maksudnya ada orang lain. Tapi kalaulah kata kecintaan dia pada isteri tu melebihi cinta dia kepada Allah, maka dia tak akan sampai hati dengan isteri dia. Dia tak akan sampai hati. Tapi alhamdulillah isteri ada agama ni, tak apa abang pergi. Anak ni kata yakin Allah yang jaga, selamat. Alhamdulillah. Balik jadi kau baik, jadi panggil datang rumah kan. Tapi nak ceritanya macam tu lah, ujian masing-masing ya Allah. Uji kepada semua jemaah-jemaah haji. Tetapi pada pengalaman yang saya nampak, siapa yang datang dengan ujian dulu, maksudnya macam saya diuji dah, suami meninggal, Allah ambil. Di sana tu memang healing sungguh lah. Memang kita rasa charge energi baru. So kita semangat balik, memang semangat baru. Okay? Ada juga kategori yang Allah uji, tak, sebelum pergi dia biasa-biasa je. Balik daripada haji dia ada ujian khas untuk dia. Ada. Dia ada kategori-kategori dia. Tapi ya dah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab itu memang kena pegang sungguh. Apa saja yang Allah beri pada kita, semuanya baik. Semuanya baik. Hari ni kita tak nampak. Kadang-kadang 10 tahun akan datang, ya Allah, patutlah macam ni. Patutlah. Tapi kita ikut, jalan kita ikut sehingga kita capai mana? Syurga, Firdaus tanpa hisab. Itulah kejayaan kita yang akhir. Selagi mana kita berada di dunia, mana pernah nak hilang ujian. Pasal kat sini banyak ujian, dekat ni saya pindah sini banyak ujian. Tak, kamu pindah mana pun kalau Allah kata ujian tu, dengan cara dia lah Allah bagi ujian kat sini. Dia negeri ni, kadang elok tempat kerja kawan pula. Kalau kahwin, kadang elok dah mak mertua, elok dah ipar pula. Ikut lah. Kenapa kata ikut?
Seperti aku lah kau ipar aku. Kan berat macam tu lah kan. Kau kan aku punya. Kita ni milik Allah. Kita ni sendiri ni. Bulu mata siapa punya? Bulu mata je satu selai-selai. Allah. Ada kita punya sekarang ni kat badan sesuk saya nak tanya. Apa yang ada jari? Jari kita punya, kuku kita punya. Allah. Sombong kenapa? Kan? Sombong kenapa? Kita semua milik dia, kita balik sama je. Kita nak rasa besar daripada orang. Kan? Itu saya nak kisah, saya nak cerita satu kisah. Ini pengajaran lah. Ketika saya mengajarkan umrah, sebelum haji lah umrah. Umrah maksudnya almarhum Ustaz ada lagi. Almarhum suami ada lagi. Saya umrah. Saya nak cium Hajarul Aswad. Kat sini siapa pernah cium Hajarul Aswad? Dapat? Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Okey, 3. Maksudnya nak cium? Saya masa tu mengerjakan haji. Arwah suami saya Angkat. kan pukul 3 tu dia lapang kan. Oh, pukul 3 lapang. Masa haji. kuliah sebab ni haji. Oh, Masya Allah. Saya tak pula suami dia Terpilih. Saya bercium. InsyaAllah. Terpilih. Ya. Saya nak cerita, bukan nak cerita, ini cerita yang cantik. Cerita saya ni cerita tak berapa cantik. Kenapa saya nak cerita jangan jadi macam saya? Okey, kenapa? Kerana saya ketika saya nak cium Hajar Aswad tu, saya buat apa? Saya pun datang kat ramai orang tengah berebut kan. Ya, hajar ni ada tertarik-tarik tudung. Jaga-jaga jangan sampai aurat semua tercabut semata-mata nak kejar macam tu. Jaga semua betul-betul lah kan. Okay. Apa yang saya buat adalah ketika saya nak menghadap Hajar Aswad tu, saya cakap apa? InsyaAllah aku dapat ni sebab aku kan tinggi. Tinggi sangat aku swadaya. Okey. Aku kan tinggi. Ya, tak ini dekat hati saya ni. Jangan ikut cerita ni. Dilarang meniru aksi ini di Mekah. Ini pesanan penaja. Okey? Aku kan tinggi, aku kan boleh je. Maksudnya saya dengan orang-orang Arab sana tu macam dikurang-kurang je. Macam kita boleh nampak sesama bangsa diorang kan. Orang Melayu macam tu. Okey, saya pun bersiasat insyaAllah boleh ni. Saya pun ni. Tetapi Masya Allah, ada seorang perempuan yang kecil badan dia. Jemaah Malaysia. Dia tengok saya. Ini nak cerita ni, saya tak tahu lah malaikat nak cubit suada ni kan. Dia tengok saya sambil senyum. Dia datang, masuk, dia cium. Saya kat belakang ni. Saya ni dah ke depan, tolak balik ke belakang. Macam ombak kan. Dah sampai ke depan, tak ada orang nak beralah. Bila orang dah siap cium, diorang tak nak beralah. Nak keluar tak boleh. Tapi ada orang nak kena cium. Jadi saya pun beralah. Aku ke belakang balik. Kena ke belakang balik kan. Belakang. Orang ni dah lepas ke depan kan. Kecil tapi masalahnya dia pandang saya. Dia pandang saya masalahnya kan. Okay, dia pandang saya. Okay, dia pun cium. Dia patah balik ke belakang. Saya kan tolak ke belakang. Dia boleh pergi lepas balik. Dia cium kali kedua. Kecil je orang dia. Saya pun saya tengok senyum. Lepas cium. Patah balik. Saya ni tengah tu tolak ombak dia pun. Ada orang menangis, ada orang yang melemas, macam-macam lah. Hati-hati ibu-ibu yang mana tak berapa kuat tu jangan jadi membinasakan diri pula kat situ kan, memudaratkan jangan sama macam tu. Tapi nak cerita yang konon-konon tinggi tadi, yang konon-konon boleh masuk tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai kali ketiga tu dia nak sampai. Dia nak buat 3 kali dia dah cium 2 kali. Dia masuk balik, dia nak masuk balik. Sampai ke depan. Ketiga tu saya macam Allah. So kita anggap apa? Allah sedang menegur kamu syuhada. Kalau kamu menghadap aku, kamu masih depan Kaabah, kamu nak bawa keakuan kamu, keegoan kamu, kesombongan kamu, kamu rasa kamu punya diri kamu takkan dapat. Dan kalau Allah beri pun Allah tak boleh nak didik saya. Depan haji pun depan Kaabah pun kamu boleh rasa macam tu. So kamu balik, kamu bawa jiwa yang apa? Hati yang macam mana kamu nak bawa ni? Merasakan kamu punya ke ketinggian kamu tu sebab ketinggian kamu ke kamu dapat? Tak, sebab aku punya. Allah nak beritahu, Kaabah ni aku punya, Hajar Aswad tu aku punya, kau tinggi ke kau rendah ke kau warna kulit apa pun, kalau Allah tak izin, tidak. Apa yang berlaku Allah didik saya ketika tu. Tiba-tiba ada orang sentuh saya berbelakang. Itu maksud insaf. Tengok dia ketiga ni dah nampak kali 3 dan pulih aku sungguh ni tengok. Senyum, cium, patah balik, senyum. Kali ketiga, kenapa dia boleh dapat ke depan ni? Saya tolak ke belakang.
Lepas tu bila kita dah rasa sedar macam tu, ada orang tepuk saya belakang, dek, Malaysia kata, Malaysia. Rendah daripada saya. Ikut akak. Ni Allah nak ajar ni kamu ni. Lagak sangat, tinggi sangat ni. Ada orang yang rendah daripada saya, kecil molek je kakak. Bukan kakak tadi, bukan kembar ya. Dia bukan tiba-tiba dia melompat tadi, tak ada. Dia orang lain datang belakang. Dia tarik. Nak cium mana? Okey, ikut akak. Pegang. Kamu pegang. Okey, ada orang tolong kita di depan. Seorang pakcik tu yang lebih kecil daripada kakak tadi. Tolong kat depan ni. Belakang saya ada orang Arab rendah daripada saya. Saya paling tinggi lah, konon tinggi tadi. Diapit oleh yang rendah depan. Ni paling pakcik depan. Bawa cium. Pakcik tu tak cium. Pakcik tu tak cakap apa-apa. Ada orang kata, hati-hati di sana nanti diminta upah. Tak ada. Tak. Ni dia macam pakaian macam sangat lusuh, macam kurta macam tu kan. Dia pergi ke depan, cium. Kakak tu cium dulu lah, yang Penang kan. Yelah, kalau Allah bagi saya cium dulu, belagak pula kan. Okay, yang ni depan dulu, cium yang rendah tadi. Ini barulah yang tinggi, yang konon-konon tadi tu, dapat cium. Lepas tu baru yang Arab ni tadi. Okay, kemudian dapat cium. Alhamdulillah, jangan lama dah pula. Bagilah orang lain tengah berebut ni kan. Kita keluar daripada situ, semua peluk menangis. Tak sangka kan. Lepas tu kakak, kita kan kenal. Lepas tu, pakcik tu tadi, datang dia keluar. Tengok kami dia berjauh, dia senyum, dia pergi. Itulah. Dia faham? Nak katanya apa? Jangan bawa dengan hati yang sombong. Jangan bawa dengan rasa aku punya. Aku pergi dengan harta aku. Aku kumpul duit ni, aku memang niaga ni. Aku pergi ni dengan hasil titik peluh aku. Tak. Allah tak izin customer untuk beli kat kita. Tak. Semua Allah punya. Semua Allah punya. Dan bila Allah kata, kalaulah kata kamu nak kumpul duit tu tadi, tapi Allah kata Allah nak ambil, boleh tak Allah ambil? Allah ambil. Suatu hati-hati. Jaga niat sungguh. Apatah lagi kalau dah sampai kat sana. Kan? Dah sampai sana. Itu tak masuk lagi kalau masa saya dekat sana tu, antara kita yang kedua. Ketika kursus umrah ni haji ni umrah. Haji tu insya-Allah masa tu ketika tu kita dah ada pengalaman sikit, sudah kena jaga, so banyak benda yang nak jagalah. Ketika kursus umrah, Ustaz kata di sana hati-hati, ada banyak peminta sedekah tapi dia menipu, skema lah kan, yang orang tu minta duit kan. Sepanjang saya masa pergi umrah, saya tak jumpa pun. Okay, kebetulan pula suami saya demam masa tu. Ada kat bilik, jadi saya pergi seorang, pergi Majlis seorang. On the way balik, saya pun terdetik. Bukan cakap detik nanti. Ustaz tu kata, itu ramai seorang yang tak sedekah. Ya Allah, Masya Allah. Saya tak pernah jumpa, sepanjang beberapa hari saya tak pernah jumpa. Pergi balik clear, tak ada apa. Okay. Saya detik tu on the way balik, saya pun naik bilik, mak telefon. Syuhada, ni macam mana? Demam sangat, macam mana? Allah SWT Muhammad, dah elok ke belum? Kalau belum, pergi beli aiskrim vanila. Mak kata kan, aiskrim kat sana kan sedap. Okay, lepas tu, saya kata, oh belum mak? Okay, Syuhada turun je bawah tu. Datang. Yo, dia paksa lah tu. Kasar semua minta. Maksud saya dah beli aiskrim. Saya balik, dia tak balik pecah banyak. Dan memang duit tu dia memang duit besar kan. Macam tu minta duit. Tu saya takut. Saya nak bagi aiskrim. Tak nak aiskrim, nak duit. Nampak duit kat saya kan. Bukan dia seorang, dia datang seorang lagi. Rupa pula nak kat saya ni, nak duit saya kan. Saya dah ketakutan, ya Allah, adalah saya seorang kan. Lepas tu, tak datang pada mana. Padahal saya baru je. Ni sekejap je, mak telefon turun balik. Saya balik tadi, tak ada pun, memang tak ada beratur ke saya buat tak, memang tak ada. Okay, saya turun ada, so datang yang lain nak meninggal saya. Saya dah ketakutan, dia ikut saya sampai hotel. Sekali nampak ada pekerja yang penyapu tu kan. Dia nampak tu. Lepas tu dia macam ni lah, tolong saya. Dia kata jalan cepat. Bagi arahan tu jangan ikut saya. Taubat dah lah. Dia mengata. Satu guru kalau bercakap tu kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang guru bercakap, kita pun cakap dalam hati. Ya ke? Contoh kan. Hati-hati. Dan Allah uji sebab kita sombong dengan guru je kat depan. Guru bercakap. Contoh lah. Itu salah satu contoh. Tu yang nak kena buang sifat keangkuhan, keegoan, keakuan, ke semua tu. Sedar diri adalah
kehambaan. Bawa balik hati yang sejahtera. Tidak ada syirik. Dah syarikat, tak ada syirik dah kepada Allah, tak ada dah. Buat semata-mata kerana Allah. Bukan buat kerana aku dapat, buat kerana aku tinggi. Aku buat kerana aku memang ada duit. Aku buat memang aku kan dah tim, contoh kan. Aku kan ni duit dulu, duit pusaka aku pakai tak. Allah nak jemput, Allah jemput dengan cara dia, Allah yang pun. Okey? Tengok lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, apa lagi dalam tu? Dalam lafaz talbiyah tadi adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda. Puji-pujian kepada Allah. Apa yang kita nak sebut adalah puji-pujian hanya untuk Allah. Sebab itu adab dalam Islam ketika kita dipuji, apa yang kita kena sambut adalah hadza alhamdulillah, satu alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Itu yang diajar dalam Islam. Tetapi alhamdulillah yang kita maksudkan adalah segala puji bagi Allah. Bukan alhamdulillah tapi hati kita sebut, oh memang aku yang, contohlah, nampak cantik ini, oh memang aku cantik, adik-adik aku semua keturunan memang campuran semua. Contohlah kan. Alhamdulillah, alhamdulillah dia merasa diri dia. Sedangkan alhamdulillah kita kena lafaz dengan dalamnya kita dengar orang puji kita, segala puji hanya bagi Allah. Kembali pada Allah. Kita alhamdulillah kita bertambah kesombongan, bertambah riak, bertambah rasa ujub. Ini yang salah. So kena betulkan fahaman maksud alhamdulillah ketika orang memuji kita. Okey? Itu yang seterusnya lah, yang ketiga. Wan ni'mata. Nikmat ni bila Allah beri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Allah beri nikmat selama ni, kenapa Allah sebut kenapa dengan lafaz wan ni'mata? Nak ceritanya dengan nikmat inilah yang menghubungkan kita dengan Allah sampai ke Mekah ni. Sampai ke Mekah ke dengan apa-apa jua hubungan, selalunya bila kita ditimpa musibah baru kita nak ingat Allah. Tapi dengan lafaz nikmat, kita ingat nikmat ni semua datang daripada Allah. Nikmat ni semua datang daripada Allah. Allah yang memberi rezeki. Dan orang yang mengingat nikmat ini, dia kena memutuskan kehidupan dia dengan, kita panggil apa? Dan memutuskan kelazatan dunia. Nak rasa hidup dia ni, maksudnya nak banyak ingat mati, dia kena putuskan banyak ingat kelazatan dunia tu. Nikmat-nikmat yang ada. Ni dia jadi takut nak mati ni sebab apa? Kalau aku mati besok, kebun ni siapa nak jaga ya? Kan ayam intik tu potong-potong aku lah, potong-potong. Saya orang Malaysia Nagori. Orang Nagori tapi tak berapa nak Nagori sangat. Sebabnya sekolah kat Melaka, Melakau. 10 tahun untuk Melakau, lepas tu pindah Kedah, Alor Start. Alor Start. Kalau Start baru pergi Ipoh, Perak. Ada teman baru sampai sini. Sekarang duduk KL. Sekarang duduk KL. Okay? Banyak yang tu ustazah ni mana asalnya. Itulah. Saya di mana. Tak nak ceritanya. Bila kita kata kita dapat nikmat, adakah kita betul-betul mengaitkan nikmat ini memang datang daripada Allah, Allah yang beri, dan kita betul-betul mensyukuri nikmat yang Allah beri selama ni kepada kita. Sebab tanda orang syukur kepada nikmat, dia menggunakan semua yang Allah beri itu ke jalan dia. No excuse. Contoh, mata guna untuk apa? Membaca Quran, membaca kitab, belajar, tengok Kaabah, tengok mak ayah. Banyaklah bagi kita buat kan? Tapi berapa banyak mata yang digunakan hari ini untuk tengok cerita Hindustan? Dulu tak apa. Apa ini? Taubat. Nak cerita. Nikmat yang kita jaga, nikmat mata ni untuk apa ni? Kan? Mulut yang Allah bagi mulut, ya Allah, mulut cantik. Lipstick ada 12 kat rumah, merah jambu, merah saga, merah oren. Kan? Ada berapa lipstick kat rumah? Tak ada, ustazah setahun tak habis. Kan? Habis pun sebab anak main, ustazah. Apalah tu. Kan? Tak, Allah bagi mulut cantik. Gigi cantik, lidah cantik, boleh bercakap, boleh rasa masin manis semua kan. Tapi guna tak untuk mengumpat. Kau aku nak bagi tahu ni, aku bukan nak mengata, tapi aku cerita benda betul. Kan biasa kan, mukadimah dia.
janji jangan cerita dengan orang, aku cerita dengan kau je. Lepas tu dia pergi. Tapi aku rasa orang ni pun dah tahu juga. Tadi aku dah cerita dengan dia lah, tapi dengan kau aku cerita juga. Tapi kau janji yang sudah 10 yang memang selama tu kenalan itulah kawan mengumpat dia. Kan? Tu syukur ke namanya tu. Maksudnya kita sedang kufur dengan nikmat Allah. Kita menggunakan mulut yang kita ada ini untuk jalan kemaksiatan. Ribah. Kan? Berkata yang benar tentang seseorang, di belakangnya buruknya, itu namanya mengumpat. Berkata yang tidak benar, namanya fitnah. Habis nak buat apa? Diam. Diam je lah jawapan dia. Kan? Masa tak perlu rasa. Ada tapisan-tapisan dia. Mungkin ada nak bagi contoh sekian, tak perlu. Adalah adab-adab dia. Contoh nak bagi contoh, tapi rasa nak beritahu kat orang sebenar. Aku cerita tadi tu, kau tahu tak sebenarnya tu hilang hujung kampung sana. Aku mula je aku tak nak sebut nama, tapi aku geram sangat lah. Macam tu kan. Itulah manusia kan. Ikutkan nafsu tu. Memanglah nafsu tu sentiasa menyuruh pada kejahatan. Kita lah yang kena kawal dengan iman. Gitu. Ada tak pernah tanya, kenapa lah Allah ciptakan nafsu ni susah sangat nak jaga kan nafsu? Kalau tak ada nafsu, kau kering kita makan tak? Nak makan macam mana, minum macam mana kalau tak ada nafsu? Kita yang kena kawal. Macam mana pula nak menyambung zuriat keturunan pula kalau tak ada nafsu? Kita yang kena kawal. Daripada yang halal. Itu hikmah nafsu. Tapi sejauh mana kita memahami yang Allah beri ni untuk kita gunakan ke jalan dia. Sebab itu setiap kali nak buat sesuatu fikir, aku buat ni dapat pahala ke tak? Aku buat ni Allah terima ke tak? Aku buat ni Allah Allah redha ke tak? Buat-buat dia tengah mengumpat, mati. Kan sia-sia mati kerana milah. Kan? Cerita umpat. Sebenarnya nama dia milah. Mati. Sia-sia hidup. Mati dalam dosa besar. Mengumpat orang. Tak tahu kena fikir. Aku cerita tiba-tiba aku mati macam mana? Tak minta maaf memilah lagi. Kan mati dalam maksiat pula. Su'ul khatimah. Jadi tak payah buat. Nak buat benda-benda fikir. Mati macam mana? Kalau mati macam mana? Nak maksiat macam mana? Macam tu kaedah ni. Okey, yang seterusnya adalah yang kawal mulk. Manusia senang pada kekuasaan. Nak balik kepada kerajaan Allah ni semua Allah punya. Kerana kerajaan lah, kerana kekuasaan lah manusia banyak lupa diri. Firaun kerana kekuasaan sehingga akhirnya mengaku Tuhan. Orang hanya berebut jawatan tak? Berebut. Sedangkan kalau Sayyidina Abu Bakar menerima Allahumma salli ala Muhammad, menerima jawatan, apa yang disebut astagfirullah. Mereka takut untuk terima jawatan. Tapi kita Alhamdulillah jaya juga. Dah lama dah aku teringin nak jaga daripada kurun ke 10 lagi. Teringin nak jadi ketua pemuda. Tak kisahlah. Tak nak ceritanya apa, berebut jawatan. Dia tak tahu yang nanti kena tanya. Setiap amanah yang kamu pegang bawah kamu tu semua ditanya. Kamu tegur tak kamu punya anak-anak buah kampung tu, tegur tak, ada tak suruh pergi solat? Ada tak buat memperkasakan solat? Ada tak buat kempen tutup aurat? Yang pegang menteri, contoh yang memegang kementerian-kementerian, macam mana pakaian-pakaian mereka? Siapa yang menetapkan etika pemakaian? Semua tu ada saham. Yang ada kuasa tidak mengubah, semua tu ada saham. Yang memilih pun ada saham. Jadi hati-hati. Kita cakap sebab kita sayang. Bukan sekadar habis itulah kau punya, aku punya pendapat aku, pandangan aku. Tak. Memilih dengan pandangan Allah. Yang kata aku tu lah, bila itu dah tadi sifat keakuan tu. Aku nampak dia. Kau nampak? Ya Allah nampak apa? Ya Allah suruh pilih jenis macam mana, pemimpin yang macam mana. Itu yang kita kena belajar dan tahu. Dan dah tahu pula kena ikutlah. Bukan kena tak apa, pandai lagi pada Allah tu. Nak tanya. Sedangkan dah ada dah ciri-ciri yang digariskan dalam Islam bagaimana. Seolah kita ada lagi ciri-ciri lebih baik daripada yang digariskan dalam Islam. Tuan Guru Al-Nawm dulu, apa yang disebut dia kata? Ketika Allahumma salli ala Muhammad, ketika syaitan, Iblis disingkirkan daripada syurga, apa lafaz dia? Ana khairum minhu.
Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Apabila kita mengenapikan apa-apa yang Allah gariskan untuk kita. Contohlah pakai tudung tutup labuh. Tiba-tiba kita dia secara tak sedar kita pun selimpang belakang. Seolah-olah kita kata cara ni lebih baik. Betul tak? Kalau kita kata yang Allah garis tu tutup labuh ke depan itu baik, maka kita akan buat. Tapi kenapa masih nak atas dada, ikat belakang pula? Tu tak masuk lagi yang turbannya, benda bagai leher nampak. Tak faham saya. Tak, nak cakap apa ni? Nak kata this is the best. Tak, saya pernah pengalaman. Saya ini pengalaman. Masa saya join satu kelas, dia ada satu kelas bisnes lah. Dia kelas bisnes. Tapi masa tu dia nak mengajar cara berpakaian ataupun kita panggil business woman. So dia panggil seorang perunding fashion. Okay. So perunding fashion ni saya dalam ni dia tak tahu lah. Saya ustazah, so saya sebagai audiens dia berdiri depan. Apa yang dibuat? Dia datang tu dengan memakai turban, so nampak leher. So dia buat macam lilit panjang gitu, macam okay, style. So seluarnya betis paruh, maksudnya ketat dan nampak betis paruh. Dia tutup lutut lah. Okay. So dia kata apa? Okay, you all, okay, ni you all, dia kata, okay, KL you all. Okay, you all kena yakin dalam berpakaian. Dia nak ngajar orang bisnes ni. Kita nak jumpa klien, kita ni orang bisnes, kita kena yakin. Yakin apa? Yakin dengan penampilan kita. Seperti I. You tengok I. Okay, you tengok I buat macam ni. You buat lah yang kan. You rasa apa? Sebenarnya I pun tak tahu kenapa I buat macam ni, tapi I rasa ia fashion. Fashion yang I yakin dia cantik, jadi I keluar. So you all nampak okey kan? Okey. Okey lah. That's why I, yang penting kita yakin. Masya Allah, yakin je kamu melanggar aturan Allah. Menutup aurat itu wajib. Dan mengajar pula kepada anak buah. Mengajar kepada anak buah, dapat saham tak? Dapat. Anak buah ikut, dapat. Jadi dapat dosa jariah. Dosa jariah, berjalan. Kalau dulu dia pakai macam ni, dia gulung-gulung macam ni pun anak mula okay, nampak dah leher. Daripada elok untuk pakai tudung. Sebab nak yakin, tak berapa yakin kalau tak gulung macam tu halal kau banti basah rambut panjang tu kan. Tak mana yakin pun saya tak faham. Itulah syaitan. Syaitan yang salah ke marah kat kita kan. Kau yang salah, bukan yang kena kan. Tak. Iblis memanglah dia nak suruh kita ikut kata dia. Kan? Berpakaian selain daripada pakaian yang Islam suruh muslimah nampak old fashion. Tak tuduk kau nampak tua. Kau nampak sekian-sekian bini kan. Tapi sebab apa? Kita tidak mengikut garis panduan yang sebenar. Tapi berlakulah memang betul lah. Memang sebenarnya betul dia ajar cara bermake up. Saya pun masa tu kelemahan iman saya. Saya pun ya Allah, apa aku boleh buat? Itu Sazah dalam ni kan? Sazah. Itu belajar make up sekali masa tu. Tapi saya niat untuk suami lah kan. Cuma ni ketika tu dalam kepala tu, ya Allah nak buat macam mana ni, ya Allah nak buat macam mana ni. Tapi apa saya buat? Dia ada postmortem kan, dia ada penilaian program. Saya pun pesan. Saya pesan lah. Dapat, nak terima, tak terima, tak apa. Habis. So, dia tak ada siri kedua ke apa, tak apa. Itu maksudnya, kalau saya tak buat, saya berdosa. So saya kena tegur dengan tulisan. Terpulang nak terima atau tidak. Tapi Allah tak ada kalau saya berada dalam majlis tu. Ketika tu saya minta kepada Allah supaya tidak diambil lah. Maksudnya ketika tu takut. Kan? Dalam tu kita tak sedar dia sedang suruh bermaksiat kepada Allah. Kita tak sedar kita tu kena fikir kenapa? Alah nak pergi konsert, dia lah pergi konsert. Bukan duit kau, duit aku. Contoh kan. Bukan masalah duit kau. Masalahnya kau duduk dengan aku negara yang sama. Kan? Kalau kata Bukit Jalil, 11 Seri Petaling. Kami berjiran. Apa-apa jadi, bukan Bukit Jalil je kena. Petaling kena sekali. Kan? Damansara kena sekali. Ceras kena sekali. Bukan Zazah, bukan cerdas kena tak. Selangor kena sekali. Semua kena. Tak tu marah. Bukan kata, tak apalah aku nak pergi, tak apalah. Kita berilah masa berhibur. Berhibur bendanya. Kan? Kalau dah memang terang-terang maksiat. Kalau kata pencampuran lelaki perempuan. Kalau dah kata pula membawa agenda-agenda tertentu. Macam mana kita nak boleh duduk diam? Tak boleh. Sekelemah-lemah iman benci pada kemungkaran. Tapi kalau membela kepada kemungkaran, kamu kena tanya iman kamu di mana? Iman kamu di mana? Kalau tidak ada sekelumit benci kepada kemungkaran tersebut, tak adalah
kuasa. Tapi tak apalah, bahaya. Cek iman. Masuk iman dalam bahaya. Boleh? Air sama-sama. Okey? Jadi Allah bakal bilang. Jadi harapnya dapat faham. Itu berkaitan talbiah je, panjang sebenarnya. Tapi sebab masa yang singkat, patutnya saya kena habis 2.30. Tapi sebelum saya datang 11 kan. Ada apa-apa soalan? Kalau nak kata kaitan dengan cinta tadi, kenapa tajuk dia talbiah cinta? Kita baru cerita pasal talbiah. Cinta tu dah merangkumilah semua ke dalam apa yang saya sampaikan tadi. Maksudnya cinta mana pun kita pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada harta kita, kepada apa jua pekerjaan kita dan sebagainya. Tetapi bila mana Allah panggil, tinggalkanlah semua. Ikhlaskan diri, sahut betul-betul panggilan Allah. Baru kita akan faham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku. Maka bila Allah kata Allah panggil untuk menjadi tetamu Allah, maka jangan ada apa-apa alasan. Dan daripada hari ini sesiapa yang belum ada tabungan, belum ada kita panggil apa, duit simpanan untuk usaha pergi umrah, kalau siapa tak pernah pergi umrah lagi, haji, siapa tak pernah pergi haji lagi, usahakan untuk ada simpanan tersebut. Contoh pengalaman saya sendiri, saya bukan ada khas simpanan haji, tak ada. Saya tak buat macam orang simpanan kecemasan, simpanan. Saya ada satu prinsip, orang tanya saya, dengan ustaz, kamu kesimpanan kecemasan apa? Ada tak yang buatkan dia ada duit kecemasan? Ada lah, biasa kalau orang-orang yang orang-orang yang kaunselor dia orang suruh asingkan duit kecemasan. Saya satu je sepegang. Kalau kata kecemasan kita adalah banyakkan tabung sedekah. Sebab kalau kita ada tabung kecemasan saja tanpa sedekah, duit kita cukup-cukup tu je lah. Kalau kita simpan RM10, RM20 sebulan 300 contoh kan, RM1 300. Tapi kalau duit yang tadi tu sedekah, daripada sedekah 1 tumbuh 7 darab 10 darab 10, dia akan banyak tak? Banyak. So ketika kecemasan, kita tak akan tahu daripada mana duit-duit itu akan datang. Itu kaedah dia. Boleh, secara zahir boleh tabung kecemasan tu tadi, tapi jangan singgalkan tabung kecemasan tu kita tak penuhkan, sedekah kita tak keluarkan. Boleh faham tak? Macam tu kaedah dia. Okay? Sama jugalah kalau tabung haji tadi, haji, umrah tadi, usahakanlah. Kalau saya pengalaman saya sendiri, saya suka berniaga. Kadang-kadang bulan ni saya berniaga minyak angin, bulan lepas saya berniaga kurma sejuk. Soalnya macam-macam berniaga. Dan Alhamdulillah, dia berniaga semua laku sebab doa ustaz. Saya suka, kalau abang ustaz dia suka. Abang berdoa lah saya dapat ni. InsyaAllah bang, saya kena dapat 20 ni baru dapat harga. Ini cuma harga yang murah lah, dropship ke apa kan. Bukan setakat 20, 200 pun boleh. Memang masih pun ustaz dapat 200. Jadi duit yang macam tu, bila dapat, contohlah berniaga ni sekali, tapi untungan masa tu 2,000 contoh. Saya tak ambil dia tu, 2,000 tu lah saya masuk tabung haji. Dia faham tak? Maksudnya macam mana kita usaha. Tu cara saya lah. Tu cara saya. Jadi saya nak ceritanya, Allah pandang setiap usaha kita dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Walaupun RM10, walaupun RM1 pun RM2, terasa kecil. Tapi di sisi Allah, Allah akan cukupkan. Jangan risau. Jangan kata, kalau RM1 saya berapa, ya Allah, aku ni gaji RM500 ya Allah. Potong, tinggallah ni, tinggallah 100. Duduk mak ayah lagi contohlah kan. Tapi kalau ada usaha kita keluarkan walaupun RM1, RM2 dengan tekad, niat yang ikhlas, Allah akan cukupkan. Okey. Itu saja. Hamba ni memang kena sangka baik dengan Allah. Kena sangka baik. Senjata kita sangka baik. Doa sangka baik. Ana inda dhanni abdi bi. Aku pada sangkaan hamba-Ku. Jadi, Assalamualaikum Ustazah. Saya tak pernah puji ilmu lah. Pada saya lah. Apa benda pun ya Allah. Selalu 100% pada Allah. Walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Tak masalah. Sekarang saya tengah menghadapi masalah. Jadi saya tak ingat apa dah. Tawakal pada Allah saja. Semua urusanmu ya Allah. semua urusan ya Allah. Supaya masa anak saya yang kat luar negara tu nak meninggal, masa dia nak balik tu, dia peluk saya, mak, rumah kita dah siap. Dah. Allah. Mak, betulkan aku mak, dia mak betul. Mak, mak tunggu ang tau.
boleh melepaskan anak dengan cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Memang kena letak. Kalau tak, kalau macam saya sendiri cinta kepada Abang Ustaz, tak nak cakap lah. Cinta macam apa kan, kata nak gaduh. Kalau orang tanya, Ustaz pernah marah tak? Saya pun terfikir, pernah ke Ustaz marah? Nak katanya tak gaduh, tak tahu. Ada gaduh ke tak? Dan saya tak kerti nak merajuk. Merajuk tu tak lama. Takut nak merajuk lama. Sebab isteri yang bermasa muka kepada suami, kena ingat bidadari menunggu sana, dia melambai-lambai suami kita. Tak apalah Ustazah, biarlah bidadari tu ambil suami saya. Kan, nak cakap je betul. Kita duk belajar sini, kita duk solat, puasa, mengaji, semua jaga. Tapi bukan senang nak taat suami. Bukan senang. Masing-masing Allah akan uji dengan apa kehendak kamu, suami tak bagi. Kehendak kamu, suami tak bagi. Taat ke tak taat? Taat ke tak taat? Bertentangan tak dengan syariat yang suami suruh? Tak bertentangan. Wajib taat. Tu je. Sebab tu orang perempuan ni nak apa? Perempuan nak apa Solat, puasa, jaga maruah, taat suami. Syurga. Tapi hari ni yang mencari apa? Kemasyhuran kat luar. Kemasyhuran dekat luar, kawan-kawan, semua macam-macam. Pangkat, puaskan hati puas perempuan. Tiba kat suami, fail. Best. Jaga. Ni trend hari ni ni. Trend hari ni kutuk suami beramai-ramai. Adab tak ada. Tu je komen-komen, Masya Allah. Nak cakap. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jaga kita, zuriat keturunan kita, pesan anak-anak kita, anak perempuan kita, pesan. Jahat macam mana pun suami, kan, nak cerita, taklah sejahat Fir'aun. Itu je. Taklah sejahat Fir'aun. Bersabar. Yang mana diuji kemampuan atas masing-masing. Minta kekuatan tu dengan Allah. Orang yang uji suami baik ada ujian dia. Ujian dia sebab apa? Lagi bahaya sebab dia nampak suami dia tak nampak Allah. Orang yang uji dengan suami masalah, ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku. Yang diuji dengan suami baik ni, ya Allah abang terima kasih abang. Allah ni tengok. Betul, Allah pun tengok syuhada ni nampak macam mencintai suaminya lebih daripada aku dah ni. Aku kena ambil. Allah ambil. Allah ambil. Okay. Kena aku ya Allah. Rupanya selama ni duduk pada suami yang bagi nikmat. Sedangkan suami tu tak salah. Yang salah ni lah. Sebab pandang makhluk lebih daripada Allah. Sebab itu jangan pernah meletak cinta selain apa pun melebihi cinta Allah dan Rasul. Pertentangan antara dua ini, utamakan Allah dan Rasul, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Itu saja. Allah akan uruskan semuanya. Boleh? InsyaAllah. Mudah-mudahan dapat sesuatu hari ini, dapat disampaikan kepada yang lain, dapat beramal, dan mudah-mudahan kita istiqamah, dan mudah-mudahan asbab hari ini, asbab pertemuan kita hari ini menjadi asbab untuk kita semua dijemput berkali-kali menjadi duyufur rahman setiap tahun. Amin amin ya rabbal alamin. Saja untuk pagi ini, jazakumullah khairan katsira. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. As'alul insana tuqsil alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Tak sebanyak saja, saya korban.